mengisi kekosongan tuan-tuan pada malam maghrib ini. Dah kita baca sambungan kitab solat jemaah satu huraian menurut mazhab Syafi'i ini, supaya insya-Allah kita cepat habis dan kita lebih cepat faham kaitan dengan apa yang kita bicarakan dalam kitab ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Sidang jemaah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak yang di luar kita masuklah, kita dengar kuliah, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada kuliah kita apabila mana para malaikatnya menghamparkan sayap untuk kita dan menaungi supaya kita berada di bawah rahmat sepanjang mana kita berada dalam majlis ilmu ni, insya-Allah. Kita dengar kuliah satu perkara yang cukup penting untuk memahamkan kita dengan agama, sebagaimana doa yang sering kita baca, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, fahamkanlah kami dengan agama. Wa 'allimna ta'wil, dan berilah kami ilmu pengetahuan untuk melihat, mentakwil, kefahaman mengenai dengan hukum-hukumnya. Wahdinas siratal mustaqim, berilah tunjuk kepada kami di atas jalan yang lurus. Bila kita berdoa ini tuan-tuan ya, maka insya-Allah Allah akan memberi faham kepada agama melalui ilmu. Tidak ada kefahaman dalam agama ni tanpa ilmu. Fahamnya begitu. Oleh sebab itu kita kena mengaji dan mengaji. Tidak ada jalan mengaji yang paling hebat yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salafus saleh dan ulama selepas daripada itu, melainkan duduk dengar kitab atau duduk mendengar kuliah. Tidak ada jalan untuk mendapatkan ilmu melainkan inilah sebahagian jalan yang ditunjukkan oleh para ulama terdahulu. Sebab itu membaca kitab-kitab turas dan sebagainya merupakan sebahagian daripada kesinambungan penyaluran ilmu yang kita warisi daripada para ulama yang terdahulu. Jadi kena duduk dan sabar untuk menuntut ilmu ni, kena duduk dan sabar. Kita tak boleh dapat ilmu cekau sana cekau sini, cakap orang Kedah ambil sana ambil sini, dalam WhatsApp, dalam Facebook dan sebagainya. Itu pengetahuan tambahan, bukan ilmu yang diturunkan. So ilmu yang diturunkan kena tadah kitab, kena mengaji, kena berguru, barulah insya-Allah akan ilmu tu semakin dimanfaatkan. So kita jangan lari daripada majlis ilmu, kerana kita memahami dengan ilmu yang Allah beri kepada kita ini, kita akan faham dengan agama kita sendiri. Kita sambung kuliah kita pada muka surat 14 pada tajuk orang yang makruh dijadikan imam. Ini satu lagi tajuk yang agak penting. Tajuk yang agak penting, orang yang makruh. Kitab jemaah tak ada ke? Syafi'i. Tak ada betul state ke? Ada. Saya kalau sambung kuliah-kuliah tambahan ni, saya akan baca kitab ni tuan solat jemaah satu huraian menurut mazhab Syafi'i ni. Sebab kita nak habiskan ni supaya ada beberapa perkara penting dalam bab solat berjemaah ni kita ikut. Dan kita tidak agak lari daripada apa yang dituntut oleh Syafi'i itu sendiri, ataupun pegangan kita dalam mazhab Syafi'i ini, insya-Allah. Dan dia tidak lari daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang yang makruh dijadikan imam. Kita faham orang yang makruh dijadikan imam. Terdapat sebahagian orang yang dimakruhkan untuk kita berimamkannya. Terdapat sebahagian daripada
orang yang dimakruhkan kita berimamkannya. Di antara lain adalah seperti berikut. Ada sebut oleh baginda Rasulullah dan para ulama'nya orang yang makruh untuk kita jadikan imam. Bila kita jadikan imam dalam perkataan ataupun hukum yang disebut sebagai makruh ini, apa maksud? Makruh ini satu perkara yang kita buat tak dapat pahala. Kalau kita tinggal dapat pahala. Jadi macam kita buat sesuatu tu dalam keadaan yang tak dapat apalah. Itu yang sebut makruh. Begitu juga saya sebut ada di tempat lain yang kita pergi solat, di antara para ulama menyebut hukum makruh dia yang mudah kita sebut, bila kita solat berjemaah, kita letak sesuatu di depan kita. Letak sesuatu. Kita letak kunci motor, letak kunci kereta, letak spek mata, letak handphone di depan kita, di tempat sujud kita, atau di tempat kita nak sujud itu. Maka sebagian ulama kata makruh. Mengapa? Kerana dia mengganggu jemaah. Tak ada ganggu ustaz? Tak ganggu. Bila kita sujud, tiba-tiba sebelah kosong, kita tak bergerak untuk mengisi kekosongan saf. Maka kalau nak bergerak tu, handphone aku duduk depan situ, kawan tu sembahyang betul handphone kita. Tambah kalau letak purse pula situ, kawan tu sembahyang betul purse aku sat lagi. Apa jadi daripada solat itu? Maka solat itu terganggu. Bila terganggu, dihukumkan makruh. Tidak batal, tapi makruh. Jadi oleh sebab itu masih ada lagi tempat kita, saya tak nampak dah, alhamdulillah, sebab saya sudah sebelum ini. Tapi masih ada lagi yang bila semayangnya dia lempar kunci di depan dia. Semayangnya dia letak sesuatu di depan dia, di tempat dia solat itu. Kalau dia batal, dia boleh bangun, ambil, dia tinggalkan, okey. Kalau dia batal, dia boleh berhenti semayang, dia ambil dia punya barang yang dia letak di depan dia dan dia keluar. Tak masalah. Kalau dia tak batal, saf sebelah yang batal ataupun orang sebelah yang batal, dia nak buat macam mana? Dia nak kena bergerak tak? Dia kena bergerak untuk menutup saf, tapi dia bergerak depan dia tu ada barang, takkan dia nak tunduk bawah baru dia tarik kuih. Itu yang kata, itu yang perkara yang disebut sebagai makruh itu. Jadi jangan letak begitu, jangan letak sesuatu begitu. Dalam hal yang dibicarakan sekarang ni oleh pengarang kitab ini, Haji Saleh Muhammad Saleh Haji Ahmad ni menyatakan, kata ada seperti berikut: makruh ikut orang atau berimamkan seseorang yang kategori ini orang alim yang fasiqah, walaupun sesama fasik, kerana berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu, makruh ikut orang alim. Dah alim tu, tapi fasiqah. Apa maksud fasik, tuan-tuan? Orang alim yang fasik, orang alim yang buat benda yang tidak mengikut syarak. Ada perkara lain yang dibuat tidak mengikut syarak, fasik lah. Buat dosa, senanglah kita nak kata orang alim yang rajin buat dosa. Allahu Akbar, makruh. Dia alim, tapi dia juga dalam masa yang sama, kalau zaman dululah, zaman sekarang alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada. Dalam masa yang sama dia juga ambil nombor. Hebat dia ada ilmu. Orang alim maksudnya orang yang ada ilmu, yang boleh kita letak di depan sebagai tu imam, sebab dia lebih mengetahui daripada kita. Tapi dalam masa yang sama sujud keluar nombor. Dulu-dululah, sekarang tak ada dah. Dulu, sekarang tak ada dah. Sekarang tak tahu nombor ni dalam bentuk macam mana. Saya pun dah tak nak faham sangat dah. Tak pernah tengok dah nombor tu macam mana. Dulu memang duduk dalam poket, jatuh, tengok masuk balik dalam poket. Tu imam tu orang alim yang fasik, walaupun sama fasik kerana berdasarkan kepada hadis. Walaupun yang ikut dia tu pun sama geng nombor juga. Sama geng nombor juga, belakang semua. Jadi fasik. Maka makruh. Maksudnya bila berjemaah tu nanti tak dapat kelebihan solat berjemaah. Sah tak sembahyang? Sah, tapi tidak mendapat kelebihan solat berjemaah. Yang kita risau. Bagaimana hadis dia
an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la tu'minu imra'atun rijalun wala a'rabiyun muhajiran wala yu'man fajirun mu'minan illa ay yuqhirahu sultanan yakhafu sayfahu aw sawtahu. Rahul Ibnu Majah dalam Nil Autar yang ke hadis yang ke jilid yang ketiga, hadis yang ke 199. Dalam Nil Autar jilid yang ketiga daripada hadis yang ke 199. Apa maksud dia? Artinya diriwayatkan daripada Jabir daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah hendaknya wanita menjadi imam kepada lelaki, orang Arabi menjadi imam bagi muhajir, dan jangan orang fasik menjadi imam kepada orang yang beriman, kecuali dipaksa oleh raja, ini pihak berkuasa yang ditakuti pedangnya atau tongkatnya. Apa maksud? Yang pertama tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, jangan hendaknya orang wanita menjadi imam kepada lelaki. Yang ni dah tentu dah tak lepas. Bukan setakat makruh, tak sah. Orang lelaki ikut orang perempuan. Hatta ibu anak yang sah sembahyangnya, ikut ibu, tak boleh. Anak yang sah sembahyangnya ikut ibu. Apa maksud yang sah sembahyangnya? Yang sudah mumayyiz, yang berakal, yang faham hukum. Dia tahu dah membezakan di antara najis dan tak najis, dia antara sah wudu dengan tak sah wudu. Dia tahu dah. Maka anak jenis ini yang mungkin umurnya sudah 5 tahun, 6 tahun, yang kita sudah ajar dia tahu dah ini kotor, ini tak kotor. Maka yang itu pun tak boleh ibu suruh dia ikut ibu dia, tak boleh. Tak sah anak tu, walaupun pada hukum asasnya dia sah, sebab dia sudah mumayyiz, tapi dia tidak boleh mengikut ibunya perempuan. Apatah lagi kalau minawadud, kan? Minawadud, tuan-tuan tengok dalam dia punya YouTube, dia semayang, belakang berapa ramai lelaki ikut dia. Tu ni hadis yang diriwayatkan daripada pada Ibnu Majah ini. Dalam Nil Autar, tak sah ataupun tidak boleh orang wanita menjadi imam kepada lelaki. Yang boleh tadi tu kalau anak tu bawah mumayyiz, baru nak belajar, tak ada apa-apa dia ikut. Mak jom, dia tak ada siapa nak ajar dia, ayah pun tak ada, ayah sibuk. Jadi nak dia duduk di rumah, dia ikut mak dia, maka mak dia ajar, jom ikut mak semayang. Macam mana? Macam ni rokok, macam ni sujud, dia ikut di belakang. Itu tak ada apa-apalah. Tapi kalau dia sudah mumayyiz, tidak boleh, tak sah untuk dia, tak sah untuk dia. Biarlah ibu yang mengikut anak tersebut sah dan dapat pahala berjemaah. Ibu mengikut anak yang mumayyiz sah. Yang cukup syarat tadi, yang mumayyiz, yang ada akal, yang tahu membezakan sah dan batal sesuatu, ataupun tahu berkebersihan dia semua, maka sah ibu mengikut anak yang mumayyiz. Belum balik itu lagi lah hebat yang mumayyiz ni, sebab sah bagi semayang anak yang mumayyiz ini. So untung bagi ibu dan ayah yang ada anak yang diajar daripada kecil, yang mumayyiz, yang boleh berfikir ini, membezakan ini, bila disemayang sah, pahala dia semua boleh ke ibu dan ayah dia. Masya Allah, itu kelebihan ada anak bagi seorang ibu dan ayah. Pahala dia itu dapat kepada ibu dan ayah dia. Sebab apa? Anak ni belum ada buku catatan amal, belum ada buku catat amal. Jadi dia buat kerja sah, maka dapat pahala. Pahala tu boleh ke? Baik, yang kedua dia kata orang Arabi menjadi imam kepada muhajir. Orang Arabi ni tu orang Badui lah, yang tak ada ilmu ni.
yang baru masuk Islam, yang baru mengucap 2 kalimah syahadah yang Allah sebut dalam Quran. Jangan kamu kata kamu beriman, melainkan kamu baru Islam. Orang ni kalau dia jadi imam ke orang muhajir, orang yang muhajirin ini ialah orang yang sudah lama bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah ada imannya, yang sudah faham kaedah fiqh dan sebagainya, maka dia ikut orang Arabi tak boleh. Tahu dah baru masuk Islam, tuan-tuan ikut belakang dia untuk solat, sedangkan kita pun belum pasti lagi solatnya tu sempurna macam yang ada ilmu sepatutnya. Sah tak semayang dia? Sah. Yang kata tak sah, oi, hang tak boleh semayang lagi pasal hang baru masuk Islam. Tak. Tapi untuk dijadikan dia sebagai imam ikutan kita belum sampai. Tapi kalau dia masuk Islam dalam keadaan dia sudah ada ilmu Islam, dia belajar lama dah, cuma baru nak mengucap saja, tapi dia mengucap bacaan fasih, Fatihahnya elok, fiqh dia dipaham sungguh dah, dia boleh jadi imam. Tak salah, dia boleh jadi imam. Ini yang Arabi ni orang Badui yang baru masuk Islam, yang terpinga-pinga lagi dengan Islam, baru nak belajar Fatihah pun dia tak boleh baca dengan sempurna lagi, rokok, sujud, tahiyat pun dia tak tahu lagi. Rukun sembahyang ni bukan dia tak tahu, dia tak boleh buat lagi dengan sempurna, tiba-tiba kita angkat dia jadi imam, maka dalam hukum dia makruh. Malah kalau kita meragui dengan perbuatan itu, dia ni rokok betul ke, sujud pun nampak gaya, kaki pun tak pacak lagi, contoh begitu. Bagi Asy-Syafi'i tak sah. Bagi Asy-Syafi'i kalau nampak tak sah. Kalau dalaman, ya Allah, terpulang. Tapi yang nampak dia buat perlakuan itu tak tepat mengikut yang dikatakan oleh syarak, maka tak boleh akad dia jadi imam. Dan yang ketiganya dia kata, jangan orang asing menjadi imam kepada orang yang beriman, orang fasik menjadi imam kepada orang yang beriman. Jangan orang fasik. Wala yu'man fajirun mu'minan. Jangan orang beriman ikut orang yang fasik. Fajir ni orang yang berdosa, orang yang langgar perintah Allah, orang yang buat perkara yang terlarang di sisi Allah SWT. Dan di antaranya orang yang sering meninggalkan semayang. Tiba-tiba kita angkat dia jadi imam. Jaga. Boleh tak angkat dia jadi imam? Fasik tak dia? Kalau dia pun semayang calim, tu orang Kedah. Selalu semayang, kadang-kadang semayang ada masa dia tengok bola dengan kita dengan dia semayang. Contohnya kan, dia semayang di stadium, alhamdulillah. Tapi tak tentu halal lagi semayangnya ni. Kadang dia semayang, kadang tak semayang. Elok dia sibuk, dia tak semayang, maka masa dia lapang dia semayang. Kalau jenis ini boleh dah akad jadi imam? Tak boleh. Jadi disebut sana makruh, disebut sana makruh. Sah kalau ikut dia, sah, tapi kosong dari segi pahala jemaah, kosong. Dan kita takut dengan pahala-pahala kita pun tak dapat juga. Kerana apa? Kita dah tahu dia. Sebab tu mengangkat imam ni merupakan satu pimpinan. Kita cukup takut nak jadi imam ni. Dia merupakan pimpinan nak bawa orang. Saya dah huraikan dulu, dia umpama nak khoda yang nak bawa belayar satu bahtera. Mana dia nak bawa kita? Sampai ke Mekah ni, ataupun lepas ke Australia ke, ataupun ke mana ke? Sekarang ni macam pilot yang bawa kapal terbang tu, dia nak bawa terbang ke mana? Hilang, tak tahu di mana, tak jumpa. Tak balik, umpamanya begitu. Jadi kita pun tak tahu. Jadi biarlah dia tahu hala tuju dia, mana dia nak bawa. Yang ni baru betul. Jadi dia nak dapat hala tuju dia yang benar ini, maka dia kena ada ilmu, dia kena yakin dengan Allah, beriman sungguh dengan Allah. Dan dia sebolehnya adalah orang yang lebih alim di kalangan yang ada. Lebih alim artinya lebih berilmu di kalangan ada. Sebab itu sebahagian daripada ulama membahaskan mengenai dengan
lantikkan jadi imam ni bukan dia bacaan dia betul, dia betul, yang tu yang terbaik. Jadi imam dia bacaannya betul, tapi dalam masa yang lama dia tengok faqih ke tak faqih. Itu sebahagian ulama tak bagi anak-anak yang berburu itu di imam, bacaan dia cantik elok, tapi faqih bahagian lain. Faqih bahagian lain tu merupakan satu kriteria untuk menjadi imam. Kalau batal, dia tersilap sebut, dia nak sujud sahwi kata sujud sahwi, hukum sujud sahwi pun dia tak apa nak tahu. Melilau satu kapal tu, terpusing ke lain. Umpamanya begitu. Maka ini semua nak kena ambil kira. Kecuali sampai bacaan dia pun tak faham, bacaan dia pun lain macam, umpamanya sebutan dia pun salah, maka ketika itu tak boleh lah. Tapi kalau bacaan dia betul, Fatihah dia betul, dia faqih, dia ada ilmu, maka itulah keutamaan bagi menjadi imam di kalangan mereka. Ni kena faham begitu. Nah, nanti imam itu satu yang bacaannya sahaja istimewa, tapi dia mesti faqih dalam ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, terutama sekali bab ilmu salat nak jadi imam. Itu perkara yang penting. Sungguh pun demikian, berjemaah dengan imam yang fasik adalah sah kerana berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang dia kata apa? Sesungguhnya Ibnu Umar sering sembahyang di belakang Hajjaj. Hajjaj ni Hajjaj As-Saqafi, ya. Sedangkan dia terkenal dengan kezalimannya. Ibnu Umar ni, Abdullah bin Umar sering belakang Hajjaj ni. Dia memang orang samsing lah, tapi dia boleh jadi imam, tapi dia samsing. Dia kira nak pukul orang, silap orang ni dia nak balas Hajjaj ni. Dan sebahagian daripadanya yang tak sebulu dengan dia bunuh Hajjaj ni dalam sejarah dia. Maka Ibnu Umar pun ikut dia. Ibnu Umar ni siapa? Ibnu Umar ni orang yang hebat yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada ketika-ketikanya dia ikut untuk solat berjemaah ni. Sampai tahap tu maknanya dia boleh, boleh, ya. Tetapi sah, cuma makruh dia tu, makruh dia. Sebab nak jaga maslahah. Kadang-kadang nak kena jaga maslahah. Ni siapa nanti sebab dia ketua. Ni siapa tak ikut aku sembahyang lagi, jaga. Ada je mata-mata duk tengok sembahyang lah. Kan? Siapa tak ikut aku sembahyang nanti, hang tak dapat ni sampul. Maka contoh yang begitu kan. Jadi siapa tak ikut sembahyang, keluar daripada ni, dia pukul, dia tangkap. Maka jadi masalahnya ikutlah. Masalahnya ikutlah. Sebab tu dia tengok Abdullah Umar pun ikut juga. Baik. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi daripada Abu Hurairah, dia kata sallu khalfa kulli barra wal fajir. Sembahyanglah kamu di belakang setiap orang yang baik, beramal soleh, dan yang jahat, orang fasik. Sembahyang, bolehlah sembahyang. Bolehlah sembahyang. Dia ganeh kod lain. Fasik ni bukan setakat dia tak tinggal sembahyang, tapi dia ganeh kod lain. Dia ganeh kod lain. Apa maksud dia ganeh kod lain? Dia melakukan kefasidan, kesalahan dalam bab hal yang lain. Maka dia tu imam. Orang lantik jadi imam. Yang lantik pula sultan, ada triah pula. Tapi nampak gaya dia ni lain macam sikit lah. Perangai dia. Kira nak, apa kalau nak bercakap, kira nak balon orang contoh kan. Ataupun nak cakap tinggi je contoh. Dia tak ada cakap rendah langsung. Dia aja semua. Ataupun kadang-kadang, mereka kata dia ni kalau 10, 5 je boleh pakai. Kalau dia sembang. Contohnya kan. Fasik tu. Suka apa? Berbohong. Cakapnya tak betul. Maka dia jadi tu imam. Boleh ikut tak? Jangan lari tuan-tuan. Jangan lari. Kita ikutlah. Sebab ada hadis dulu. Cuma kelebihan dari segi jamaahnya tu, pahalanya tu, kita terpulang kepada Allah. Tapi yang terbaik ialah pilihlah imam yang ada ilmu, yang baik, yang wara, yang dia boleh bawa kita ketika bahtera yang dia bawa itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan orang di belakang duk berkata-kata. Begitu ya. Baik, kita faham itu.
Jadi dia kata yang kedua, itu berdasarkan hadis tadi. Yang pertama, orang alim yang fasik, orang yang ada ilmu tapi fasik. Yang kedua, orang yang melakukan perkara bid'ah yang tidak membawa kepada kafir. Buat perkara bid'ah tapi tak bawa kepada kafir. Apa perkara bid'ah? Yang diada-adakan, yang tidak ada syarak, tapi tak sampai kafir. Dia tidak menolak syariat Allah SWT. Yang ni, maka dia juga kalau kita ikut dia solat umpamanya, jadi dia makruh ikut kalau dijadikan dia imam. Tu imam yang mengada-ngada, tu imam tapi dia mengada-ngada, buat hukum sendiri. Buat hukum sendiri. Apa hukum sendiri? Kita kena pergi baca doa sana lah. Bukan tak boleh baca doa masjid, pilah baca doa di mana? Depan telayak Orang nak buat apa? Nak masuk bendang. Tu kampung saya dulu ada lah kan. Jadi petang-petang pergi buat. Petang dekat nak maghrib pergi baca doa sana. Kampung dulu ada, sekarang tak ada dah. Dulu ada, sekarang tak ada dah. Jenis macam ni. Tu imam tu pergi baca doa sana. Lepas tu balik lagi dia jadi imam sembahyang maghrib. Nabi pun tak bagi tahu tak ada hadis pun, para ulama pun tak sebut kalau baca doa tempat tertentu pada waktu tertentu. Waktu lain boleh tak nak baca doa kat sana? Tak boleh. Dekat maghrib baru baca. Tu. Kampung saya dulu ada. Atas sekarang tak ada dah. Jenis macam ni boleh tak jadi imam? Memang dia jadi imam sebab dia memang imam. Maka jadi hukumnya adalah fasik, atau adalah makruh, orang yang imam yang buat perkara yang bid'ah. Baik, kecuali kalau dia membawa kepada kafir, tak boleh. Na'udzubillah. Dialah pergi puja pokok sana, itu tak boleh. Dia kata ada Tuhan lagi ataupun ada kuasa lain lagi yang lebih hebat daripada itu. Itu tak boleh. Maka dia masuk kepada kafir, na'udzubillah, maka tak boleh. Baik, yang ketiga, imam yang makruh ataupun orang yang makruh dijadikan imam, orang yang tidak disukai oleh kebanyakan makmum, panggil yang keji seperti banyak ketawa. Allahu Akbar. Tu imam pak lawak. Tu imam pak lawak. Dia bercakap sikit dia cakap sikit dia kira nak buat lawak. Jenis macam ni rupanya makruh dijadikan imam. Tu nak kena tengok, nak kena tengok. Tapi hari ni kebanyakan sekarang ni, kalau tak ada lawak dalam kuliah, tak ada lawak dalam ni, tak ada lawak sampai kau gitu, orang kata kuliah tu apa dah, tak ada langsung straight to the point ni Ustaz. Lencur lah sikit, buatlah lawak sikit. Tu macam tu. Jadi kalau jenis yang itu banyak gelak daripada menangis, banyak sangat gelak dia, maka hati mati. Jadi tu imam yang hati mati ni, orang yang nak jadikan imam yang hati mati ni, dia tak sampai pada Allah. Sebab orang yang banyak ketawa, hati dia mati. Hati mati tak sampai ke Allah. Bila tak sampai ke Allah, dia nak bawa kita tu driver tak tahu pergi mana. Sampai tak kepada hajat tujuan dia. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tak sampai. Sampai kat Maidin ni banyak. Sampai kat Ion ni banyak. Tu nak kena tengok. Jadi kita cukup takut tu. Jadi kita harap begitulah, sepatutnya kita faham, kita anggaplah orang yang mudahan sampai kepada Allah ketika solatnya. Kita boleh rasa sendiri kalau kita solat berimam, kita semayang, saya pergi luar negeri ke pergi mana, kalau kita pergi Mekah sendiri pun, kita pergi Madinah pun, kita rasa bila semayang di Masjidil Haram, Allahu Akbar, bukan setakat tengok Kaabah. Kalau Masjidil Haram tak boleh depan kita Kaabah, kita rasa apa? Tu imam tu hebat dah, tapi depan kita Kaabah pula, Masya Allah, lagi hebat. Ketika itu semayang kita lain macam sikit, khusyuknya lebih sikit. Pasal tak ada ingat yang lain. Tak ada ingat lah masa tu nak maidin ke, tak ada ingat. Tak ada ingat lah masa tu nak ingat apa nama nak pergi beli baju ke apa semua, tak ingat. Ingat hanya depan Allah ketika itu. Di Madinah pun sama. Bila kita solat, kita rasa Masya Allah keberadaan baginda Rasulullah SAW dalam
masjid dan sebagainya. Sebab para nabi ni dia tak wafat, bal ahya walakin la yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup dan kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Mereka itu hidup. Maka ada keberadaan baginda Rasulullah dengan tu imam dia, dengan kita pun hati tu imam tu pun Masya Allah hebat. Maka kita bila semayang tu rasa khusyuk sangat, seronok sangat. Kalau pi masjid, pi berjemaah di mana-mana, semayang pun dudak-dudak je, hati pun tak apa nak tenang, walaupun baca banyak sangat dah. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Qul a'udzu bi rabbin nas. Terpejam-pejam mata. Punya nak bagi syaitan jangan ganggu semayang. Tapi duduk semayang tak ingat juga media ni. Teringat juga nak tengok bola. Tengah semayang tu bola dah start pun. Teringat juga lagi lepas ni cepat-cepat ke balik ni, waktu imam panjang pula ayat ni bola dah start dah ni. Maka kalau ada perasaan begitu, tak sampai. So kita nak supaya bila kita solat ini, daripada tu imam sampai jemaah dia semua sekali khusyuk dan tawaduk dan betul-betul merendahkan diri kepada Allah sama-sama. Ketika itulah datangnya rahmat dan barakah bersama-sama dengan para malaikatnya. Kita nak tu malaikat yang sama-sama dengan kita tu ada situ. Dan ketika itulah malaikat menunggu-nunggu bacaan imam untuk mengaminkan. Dan barang siapa yang dapat menyebut takmin bersama takmin para malaikat ketika solat berjemaah, Allah ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan mengampunkan dosanya yang lalu. Tu nak cari semayang berjemaah ni, itulah di antara kita berharap. Sebab janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So janganlah lambat daripada tu imam nak sebut amin. Jangan terdahulu daripada tu imam. Bukan terdahulu daripada tu imam, kena sama dengan para malaikat dia. Kita dah ajar dah bagaimana nak dapat takmin bersama para malaikat. Malaikat akan takmin setelah ada saktah. Tuan-tuan ya, kita sebut dah ada saktah. Tuan-tuan pun kalau semayang sorang-sorang nak tunggu malaikat takmin dah, ataupun nak semayang berjemaah tunggu malaikat takmin, sukatan dia ialah ada saktah selepas bacaan Fatihah. Jangan duk laju-laju sangat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu tidak ada sakta. Tidak ada sakta. Malaikat tak sebut begitu. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dihuraikan oleh para ulama. Saya dah baca kitab tu, kitab yang tebal tu. Di mana saktahnya ialah dia kena berhenti sekejap baru sebut amin, kerana ketika itulah malaikat menyebut amin. Tidak gelojok, tidak cepat-cepat. Jadi kita pun bila lepas saja baca Fatihah, jangan duk tak sempat tarik nafas. Kena tarik nafas dulu. Saktah ni dalam berhenti ni bukannya tahan nafas, tarik nafas dulu baru sebut amin. Mudah-mudahan dia sama dengan sebutan para malaikat yang menunggu-nunggu. Para malaikat memang menunggu-nunggu nak nyebut amin, takmin bagi mereka yang baca Fatihah ketika solatnya, terutama sekali solat berjemaah. So bila kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia ada seketah itu. Berhenti dulu baru sebut amin tu. Mudah-mudahan itulah timing nak sama dengan timing disebut oleh sebutan amin para malaikatnya. Bukan timing untuk imam, timing para malaikatnya. Setiap imam pun kena ikut timing yang malaikat nak sebut sama dengan dia. Dan amin itu 2 harakat. Min tu boleh sampai 6 harakat. Kita pergi balun amin, malaikat terkejut tu, depa panjang
Apa mengaji tajwid mana? Betul kan? Tu harkatnya. Jangan lebih daripada 2 harkat. Amin. Boleh? Amin. Boleh? Tapi tu 2 harkat. Jangan tu semayang tarawih, semayang kita akan jumpa. Semayang Jumaat ke? Jumpa amin. Min tu pendek ya. Tu sampai 6 harkat. Terbalik tuan-tuan. Tak mengaji tajwid tu. Tak mengaji tajwid. Kaedah dia tu sudah ditunjukkan oleh para ulama. Maka kita follow lah, tak payah buat sendiri. Maknanya kita kena tahu. Bagaimana nak tahu ni? Kena mengaji. Yang pakat-pakat sebut panjang dia tu tak mengaji lah tu. Bukan tuan-tuan, bukan. Saya nak sebut kata hak sebut panjang tu dia tak mengaji. Tak mengaji tang bab amin. Bab lain dia mengaji. Tang amin tu dia tak mengaji. Maka kita kena perbetulkan dia. Hang tang lain hang bagus sangat dah. Elok dah hang baca Fatihah semua cantik dah. Tang amin ni hang terlupa mengaji kot. Mana nak habaq hang? Tu 2 harkat saja. Min dia tu boleh sampai 6 harkat. Kata ustaz. Ustaz pun ambil tok guru dia juga. Itu kaedah fiqh dan kaedah fiqh tajwid dia tu. Kaedah tajwid dia tu. Gitu kan. Lain kali dia akan sebut tu 2 harkat supaya dia sama. Dan sama ini kita nak supaya kita menyebut amin takmin ini bersama para malaikat. Yang tu kita nak. Dan bangsa dapat menyebut takmin bersama para malaikatnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan mengampunkan dosanya, segala dosanya. Allahu akbar. Untung orangnya. Sebab tu bila datang solat berjemaah dihapuskan dosa. Bermula bukan setakat dihapuskan dosa masa takmin imam tu. Bermula langkah di rumah dia tu dihapuskan dosa. Satu dosa diangkat 1 darjat untuknya. Setiap langkah 1 dosa diampunkan, 1 darjat diangkatnya. Ini kelebihan orang yang solat berjemaah. Ni dalam bab kita baca bab solat berjemaah. Okey. Keempat. So yang ketiga tadi ya, orang yang tidak disukai oleh kebanyakan makmum kerana perangai yang keji seperti banyak ketawa. Orang yang makmum dia tak apa suka, ramai orang tak apa nak suka, maka kalau boleh tu saya jadi imam lah. Kalau boleh. Tapi hak tu tak pula jadi imam pun. Tuan-tuan kalau rasa tak setuju saya jadi imam, angkat tangan ramai sikit. Esok satu hari kita akan tanya, berapa orang tak setuju saya jadi imam? So tengok ramai orang angkat tangan, ataupun kalau segan kat ustaz angkat tangan buat protes, tulis dalam petas mana, tulis itu, ustaz saya memang setuju ustaz jadi imam, tapi dia seorang hanya tak setuju, orang lain ada dekat, kalau kita jemaah kita ni ada 200 orang contoh kan, ada sampai dekat 5-60 orang yang tak suka. Ada dekat 5-60 orang letak protes, saya tak setuju ustaz jadi imam, saya tak setuju ni jadi imam semua. Udah tu. Udah tu. Maknanya dia berhenti dia jadi imam. Pasal ramai orang tak setuju. Kan? Jangan tak setuju kita balik. Jangan tak setuju balik, tak kena. Sebab yang fasik tadi pun boleh diikut. Fitnah dia besar tuan-tuan, kalau balik fitnah dia besar. Sebab tu fitnah ni kena jaga. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah tu lebih besar daripada membunuh. Masya-Allah. Tuan-tuan ya. Jadi kena jaga fitnah tu. Jangan balik. Tak suka dia jadi imam. Dia ni jadi imam. Ikut je di belakang. Sama dia nak ikut seorang-seorang dalam keadaan mufarakah dia, ataupun dia ikut juga sah. Sebab tadi makruh je. Sah semayangnya. Jadi elak fitnah tu lebih baik daripada menjadikan satu fitnah yang besar dalam masyarakat. Pasal apa dia balik ya? Dia balik pasal nak buang air besar. Tandas belakang dah pasal balik rumah. Saya kalau buang air besar di tandas awam ni saya tak boleh. Saya nak kena balik buka toilet dulu pun semua, saya sakit perut. Balik okeylah. Minggu depan balik juga lagi. Sakit perut berapa kali. Jadi fitnah. Jadi fitnah tu kena jaga tuan-tuan, kena pesan. Baik jangan balik. Kalau tak setuju pun jangan balik. Semayanglah. Ikutlah, dia bukan susah mana ikutlah. Itu kaedah semayang sendiri, farakah tu semua ada, nanti kita akan bahaskan dalam bab ni di belakang nanti. Baik. Yang keempat, imam yang banyak melakukan kesalahan dalam bacaan tetapi
tidak membawa kepada perubahan makna. Kerana jika kesalahan yang merubah dan mencatatkan makna, maka tidak sah sama sekali berimamkan dia. Makruh kalau tu imam tu sat-sat salah baca. Sat-sat salah baca, makruh. Kalau sekali salah baca, okey. Kalau 2-3 tempat dia salah baca, sebab tu imam kalau salah baca sekali, nak masuk 2 kali dia tak ingat, rokok lah. Rokok je. Siapa-siapa pun jadi imam, ayat terlupa, rokok je. Kecuali kalau baru nak mula tiba-tiba tak ingat dah, baca ayat lain dah. Tak usah duk cari ayat tu, tak usah duk cari. Dia jadi akan ganggu semua makmum tu. Tu imam ni tak tahu, habis satu masjid pula nak tolong dia. Dia makruh tu, makruh. Sebab orang dia punya apa? Dia punya feeling lari. Tahu? Bila feeling orang tu lari, makruh. Tu yang kata makruh tu. Jadi tak payah cari ayat lain. Tak payahlah cari ayat yang tak jumpa tu tadi tu. Jangan main tuan-tuan ya. Jadi tu imam jangan main. Kadang-kadang dihilang habis semua. Dihilang habis. Tu yang kuliah ayyuhal kafirun tu tak jumpa tu. Terbalik-balik kuliah ayyuhal kafirun tak jumpa kuliah ayyuhal kafirun. Lakum dinukum waliyadin tak nak beri. Tak mali, tak ingat yang tu duk wala ana abidu wala ana. Tak payahlah rokok je tu. Tak payah nak carilah. Pasal tak ingat lah. Tu kaedah dia nak jadi imam. Kalau tak ingat ayat tu, kalau baru nak mula ayat, cari ayat lain. Surah yang lain. Surah yang senang-senang. Tapi kalau dah panjang dah, tak ingat juga, tak payah nak cari. Rokok ya. Supaya orang belakang tak rasa tu imam ni terlupa nak perbetul pun payah juga, jauh sangat satgi tak reti nak perbetul, satgi makruh pula ataupun batal pula aku menjadi semua macam-macam tu kan. Jadi rokoknya supaya perjalanan solat itu smooth, elok, orang pun tak kata apa, tu imam terlupa tak apa, boom terus. Jadi orang pun tahu, jangan tercari-cari. Maka apatah lagi kalau dia melakukan kesalahan dalam bacaan yang mengubah makna. Fatihah ni tuan-tuan, kalau kita mengaji, dia ada 7 qiraat ni, ada boleh lain sikit daripada ni. Kita kena anggap dia baca qiraat lain. Kalau kita tak tahu qiraat tu, kan? Ustaz dia baca, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Dia baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia baca huruf zal, huruf zai kan? Dia baca huruf sad kan? Ada baca ihdinas siratal mustaqim. Dia baca huruf sin ke huruf sad ke ustaz? Kalau dia mengaji qiraat, dia boleh baca belakang. Tapi makruh juga sebenarnya pada orang yang tak faham qiraat, dia menjadi tanda tanya. Tu imam tadi sebut apa ni? Bila ada je query, tanda tanya kepada makmum yang tak faham, ramailah dia tak faham kerana kita seorang yang tak faham, orang lain semua faham belakang. Kita yang apa? Kita yang teruk, hang tak mengaji pasal apa? Tu imam besar tu dia mengaji, hang duk query tu imam, hang ni mengaji ke tak mengaji? Ada pernah dengar tak qiraat dalam bacaan? Teruk benar. Kami semua faham dah tu imam tu ajak dah. Dia akan baca peliknya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak pernah dengar ni. Biar orang lain pakat mengaji belakang dia, hang seorang yang tak mengaji. Jangan query lah. Jadi tu imam tu handai, dia hafiz dan sebagainya, kita query dia. Allahu Akbar. Itu kita yang tapi kalau boleh dia tak bacalah macam begitu, melainkan semua orang dibagi tahu. Yang keempat, yang kelima, orang yang tidak fasih sebutannya pada sebutan huruf qaf dan dad ini, maka kita bahaskan pada kuliah yang akan datang. Cukup tu. Saya mengaji, bunyi tek-tek tu kita berhenti. Jadi pada yang kelima ni, orang yang tidak fasih sebutannya pada huruf dad dan qaf. Nanti saya akan bahaskan bagaimana dad dan qaf ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk makluman tuan-tuan ya, untuk makluman tuan-tuan, kutipan hari Jumaat kita untuk Syria baru ni 4,100 lebih ya, 4,100 tak nampak saya. Oh, tak nampak situ. 4,000 kecil sangat. 4,100 lebih ya. Nanti akan tuan-tuan boleh baca di papan kenyataan benar hari